lagi mempesona memang secocok dengan gelaran yang diberi kepada negeri terkecil di utara semenanjung Malaysia, iaitu Perlis. Biarpun pernah diperintah oleh Siam dan Inggeris, tetapi raja yang memerintah diangkat menjadi ketua agama dan adat istiadat Melayu Perlis. Meneruskan warisan Kesultanan Melayu, seorang mufti dilantik sebagai otoriti agama tertinggi mewakili Raja Perlis. Pun begitu, mufti bukan hanya sekadar fatwanya, tetapi turut memikul tanggungjawab menyampaikan risalah Islam. Ulama di bumi Allah itu sebenarnya dapatlah diibaratkan seumpama gugusan bintang di langit yang menyuluh dan menerangi kegelapan perjalanan umat manusia di lautan dan dataran. Sekiranya bintang itu tidak berkelipan, maka umat manusia sudah tentu berada dalam serba kegelapan dan kesesatan yang nyata. Hadis riwayat Ahmad. Islam adalah agama ilmu. Ia agama pengetahuan. Pengetahuan tidak akan dapat untuk disampaikan ataupun dipindah kepada pihak yang lain, melainkan melalui penyampaian, melainkan melalui penerangan. Orang lain telah menunaikan tanggungjawab. Ia bermula daripada Nabi yang menunaikan tanggungjawab itu, menyampaikannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada manusia pada zamannya, walaupun ada yang menerima dan ada yang menolak. Kemudian hal itu diteruskan oleh para sahabat menyampaikan agama dan para tabi'in, sehingga agama itu berkembang menjadi agama yang begitu pantas. Kerana setiap orang yang menganut Islam itu, dia tidak menyimpan Islam di dalam dadanya seorang. Bila ada ruang keupayaan untuk dia sampaikan, dia akan sampaikan. Slogannya ialah slogan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka jika perlu dengan cara yang baik. Ini agama. Kalau sekiranya kita tidak lakukan tanggungjawab ini, berarti kita melihat manusia di dalam kemungkaran. Kita tengok manusia umpamanya menyeleweng daripada ajaran Allah. Dia tak tahu yang mana benar, yang mana tidak benar. Sedangkan kita tahu. Wajib kita memberitahu kepadanya. Sebenarnya, jika semua kita menyampaikan ajaran agama dengan kadar yang dia ada, Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku walaupun sepotong ayat. Bagi yang ada sepotong ayat, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana kalau ada yang banyak potong ayat? Dia beri semua ayat yang dia tahu, supaya manusia beriman ataupun mengikut syariat Allah. Tanggungjawab berdakwah bukan hanya terletak di bahu para pendakwah atau para alim ulama. Bahkan ianya menjadi tanggungjawab setiap Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat. Mereka menunaikan tanggungjawab itu, dan kita juga mesti menunaikan tanggungjawab itu. Setiap orang dengan kadarnya. Orang kata, saya ni bukan mufti, saya bukan ustaz, kenapa saya nak kena menyampaikan agama? Nabi tak sebut mufti atau ustaz. Nabi kata, man ra'ah minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Siapa yang melihat mungkar, dia kena ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Kalau tak mampu, dengan lidahnya. Kalau tak mampu, dengan jantung hatinya, yang demikian itu lemah iman. Maksudnya, setiap orang tahu kalau dia tengok orang minum arak, takkan dia tak tahu benda itu haram. Beliau akan sentiasa menjaga kedua-dua belahan jiwanya, kerana dengan restu kedua ibu bapa membawa perjalanan kerjaya beliau seindah pelangi, baik semasa bertugas sebagai tenaga pengajar di Universiti Sains Malaysia maupun setelah bergelar Sahibul Samaah Mufti Negeri Perlis. Saya memang saya suka belajar dengan dia sebab senang sangat. Contohnya macam kalau dulu saya pernah belajar matematik. Sebab saya ingat yang saya ni jenis yang tahu agama saja, walaupun waktu tu saya sekolah rendah lah. So bila dia ajar tu macam saya kata, betul ke dia ajar ni semua? Sebab macam terlalu senang sangat lah. Macam matematik tu budak tu susah lah. So jadi macam memang senang lah. Lagi-lagi
Kalau dah besar pun memang anak-anak dia daripada sulung kami sentiasa akan tanya macam mana dari segi hadis. Saya belajar bahasa Arab. So saya sentiasa tanya dia dan dia akan terangkan dengan mudah sekali lah. So memang saya pernah attend kelas dia pun memang sangat mudah lah nak dipahami. Selain daripada menghabiskan waktu senggang bersama keluarga, Dr. Maza lebih banyak menghabiskan masa dengan menulis. Cerminan kepribadian dan pandangan beliau diterjemahkan dalam bentuk penulisan. Saya menulis banyak buku jugalah sejak dulu. Dan Alhamdulillah kebanyakan buku tu jadi bestseller ketika dikeluarkan. Menulis ini bukan satu mata pendapatan lah bagi saya, tapi kita menulis dengan perasaan dan semangat untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Sudah pasti sebagai seorang penulis kita memerlukan seni dan lenggok bahasa kita. Itu kebetulan saya juga budak pelajar sastra dan dulu juga sejak daripada kecil memang menulis puisi pun, menulis sajak, dan sekarang ada pun Dewan Bahasa baru saja keluarkan buku himpunan puisi saya. Jadi saya menggunakanlah idea yang ada, semangat saya untuk saya sebut sebagai tajdid ataupun melakukan reform kepada bidang-bidang yang saya rasa perlu diberikan reformasi pemikiran kepada umat Islam. Bagi Dr. Maza, inilah harta paling berharga yang dapat dititipkan untuk manusia sejagat. Segalanya disimpan rapi di dalam perpustakaan khas di Teduhan Doa. Terdapat pelbagai variasi koleksi buku yang menjadi rujukan dan bahan bacaan untuk seisi keluarga. Datuk Dr. Maza ni dia seorang yang sentiasa teguh dengan prinsip. Kalau beliau melihat itu merupakan pandangan yang baik bagi tujuan untuk melaksanakan islah di tengah-tengah masyarakat, itulah yang akan disuarakan oleh beliau. Beliau seorang yang kita kata berani. Sekarang orang panggil seorang yang pemberani lah kan. Seorang yang berani, sanggup untuk berhadapan dengan risiko, mengambil risiko. Kalau sekiranya apa yang beliau ingin sampaikan ataupun yang beliau utarakan itu satu perkara yang penting untuk difahami oleh masyarakat. Waktu dia main mula-mula syarah di polis itu, waktu tu dia hanya ustaz, bukan ada apa lagi kan. Tetapi keilmuan dia tu dah nampak dah tinggi dah. Dan orang-orang di polis waktu tu, orang yang mengaji sunnah lah kan, yang asal daripada sunnah, yang keluarga sunnah, yang keturunan sunnah pun dah mula hormat dah kat dia. Padahal dia waktu tu baru 20 lebih ya. Sebab apa? Dia satu orang Penang. Orang pun heran macam mana dia ni daripada orang Penang, tahu dia boleh bercakap sunnah di polis. Sebab tu ilmu dia waktu tu pun, waktu dia ustaz saja pun dah tinggi dah ilmu. Waktu dia main beri mufti yang molek tu, dia bukan ada doktor apa lagi. Selepas tu pun dia ada doktor. Itulah kita kata ketinggian ilmu yang ada pada dia tu lebih daripada usia dia. Kerana ini adalah dunia sebenar yang akan hidup dalam diri sahibul samaah, Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Walaupun dalam catatan perjuangan menegak kebenaran, banyak onak dan duri yang terpaksa dilalui dan dihadapi dengan hati yang sabar dan redha.